masjid dah ada dah, bawa surat Yasin awal-awal di rumah, buh dalam poket baju tu insya-Allah. Pada malam esok bermula solat maghrib di sini, kita akan mengadakan nisfu Sya'ban, bacaan Yasin, doa kepada Allah banyak-banyak. Bagi mereka yang tak berkesempatan di sini, buatlah apa bentuk cara pun, bukan tentu dengan baca Yasin dan sebagainya, apa jua pun kita pohon ke hadrat Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa diberi kekuatan iman, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khasnya bagi orang perempuan, khasnya jadi kita lepas daripada baca Yasin itu, macam satu tradisi kita ada lah pula sani baca Yasin itu, mana kata susunan daripada ulama dulu dan kita, walaupun tidak ada nas dengan baca Yasin itu tak apalah, tidak menjadi kesalahan. Apa jua bentuk amalan lakukanlah, tidak ada ketentuan khusus. Jadi khasnya bagi perempuan, jadi kalau hak mana nak buat kebajikan itu, hamba mengalu-alukanlah esok malam esok tu. Jadi nak bawa kuih onde-onde ke kohcan ke teri mandi apa jua bentuk, jamuan kuih-kuih, kita akan sedia air pada malam esok. Pihak masjid akan menyediakan minuman lah. Jadi kalau tuan nak bawa minuman pun tak apa, jadi pihak masjid menyediakan minuman, makuk pinggan bekas apa semua sekali. Jadi kita mengharapkan kepada jemaah kita lah, pakak bawa lah sikit seorang malam-malam esok dah, nak berkelo aja, bukan apa. Kalau hak boleh bawa, tak boleh bawa tu tak apa, mari saja pun tak apa. Khasnya muslimah atau muslimin. Jadi kita belai-belai nak berkelo orang panggil. Jadi pada malam esok tu lepas isya kita pakak makan, kita sedia jaga SOP lah. Kita buat jarak, kita sedia tengok lagu mana, sama ada makan di tepi ataupun kita boleh bekas pakai buat klip makan masing-masing dah. Tengoklah atas kursi ke atas kereta ke, hak mana ambil belai-belai turun tu, kita sedia dalam bekas kecil, polystyrene bekas dah. Pada malam esok tu mengalu-alukanlah sebagai juadah makanan hak boleh makan, pakak bawa pada malam esok insya-Allah. Jadi ala kulli halnya kita pada malam ini kita menyambung daurah pengajian untuk kita khatam. Jadi kalau tak ada agak bayar, amo targetnya kita majlis khatam kita pada Rabu malam Khamis ni, pada tanggal 31 bulan 3 ni. Hari Rabu malam Khamis ni kita target nak buat majlis sekali lagi, majlis penutup daurah kita ataupun khatam kitab Kifayatul Muhtaj kita. Sekali lagi juga amul cadang ni kita nak buat majlis jugalah. Majlis penutup tu tengoklah, jadi kalau bahasa boleh roti cicah gula ke apa jua, kau tengok keadaan atas kemampuan kita. Soalnya belah-belah kita sempena penutupan, kita nak masuk puasa dah. Jadi mana kata ambo juga mengalu-alukanlah kepada tuan-tuan, kalau nak uwi kambing, nak uwi ayam, nak uwi tik serati ke, kecek dengan haji patah, ambo suruh dia bergola. Kalau bahasa nak bergola maksudnya, haji tah ada ni ambo suruh amanat ke dia. Jadi mbok ke dia supaya dia ambil tugas, dia bergola. Jadi kita beli roti apa kata kau ni, cicah roti lah, lagu rekah-rekah je. Jadi kalau tak ada agak bayar, sempena majlis penutup ataupun khatam kitab Kifayatul Muhtaj hari Rabu malam Khamis 31 bulan 3. Sekian. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pengajian kitab kita pada malam ni yang akan memulakan pada muka surat 32. Baris yang kelima daripada atas ke bawah. Muka surat 22, baris yang kelima. Situ dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Setelah mana baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam turun daripada langit, dan tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani bersamanya Jibril alaihi salam ke Masjidil Aqsa, dan sekembali ia kembali kepada Masjidil Haram Makkah, yang mana perjalanan ini sebagaimana pergi jua dengan menaiki barak
maka kenderaan Baraklah akan mengenderakan baginda Nabi ditemani dengan Jibril alaihi salam untuk pulang ke Makkah sebagaimana tempat asal daripada memulakan peristiwa Isra' tadi. Kemudian maka turunlah ia kepada Baitul Maqdis, maka menanggung akan Barak dahulu itu dan berjalan berhadap ke Makkah. Maka lalu pada beberapa unta bagi kaum Quraisy yang datang ia daripada Syam pada tempat bagian-bagian. Semasa baginda Nabi nak balik ke Makkah, jadi baginda terserempak dengan puak ataupun kaum Quraisy yang datang daripada Syam, katanya nak klik ke Mekah juga. Itu dia. Dan ada pun suatu unta atasnya 2 karung. Satu karung yang unta itu muat yang berwarna hitam dan satunya yang berwarna putih. Bagai yang diletak atas belakang unta itu adalah barang-barang. Maka tak kala berbetulan aku dengan dia terkejut ia dan berkeliling, maka jatuhlah unta itu, maka patah ia dan ditinggalkan unta itu. Kata riwayat, unta itu terkejut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki Barak saat ni dengan perjalanannya pantah saat ni Barak itu, lalu parak dengan unta puak-puak Quraisy yang datang daripada Syam ni terkejut, terkejut. Kita kata jadi rebah, sehingga ada yang terjatuh dan sebagainya. Kemudian lalu pula aku dengan beberapa unta yang lain pula, sungguhnya telah sesak bagi mereka itu satu unta. Kemudian Nabi parak juga dengan satu kumpulan lain pula, terkejut juga sehingga berkeliaran unta itu menyebabkan lari, pecah daripada kawan. Ini sebagai dalil kemudian nanti Nabi pulang daripada Baitul Maqdis nak klik ke Mekah ni, ada peristiwa-peristiwa ni. Satu percaman kepada orang Arab nanti. Kemudian didapatnya dan dihimpunkan satu, maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam atas mereka itu, maka berkata mereka ini suara Muhammad. Jadi rombongan orang Quraisy ni kenal. Suara Muhammad ni. Ini sebagai bukti kalau nanti orang Quraisy di kalangan puak-puak Abu Jahal kata cerita ni yalla ke Muhammad ni pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Baitul Maqdis semalam ni, jadi bukti dalil kata parok dengan orang Arab ni, orang ada di kalangan Arab ni separok ngerti dengan Muhammad, berjalan klik pada satu malam. Sungguh ini Allah Subhanahu wa taala sengaja menentukan, buat pertemuan ini, mengatur pertemuan ini sebagai bukti kebenaran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas peristiwa. Tetapi malangnya walaupun dah ada tanda-tanda bukti, ada saksi-saksi bahawanya peristiwa ini berlaku sungguh, tetapi orang musyrikin tetap mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada bukti jelas dah, tetapi oleh kerana dia tak terima dengan agama Nabi sebagai alasan, maka demi alasan walaupun ada bukti, ada kebenaran yang kukuh, maka tetap dia menolak akan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata mereka ini suara Muhammad dan mengingkarkan akan setengahnya. Muhammad di mana, dia kata. Tak kira Muhammad ada sini, tambah-tambah malam ni. Sebahagian sama-sama dia tu bukan cek lah, bunyi puasa orang Muhammad, ramai-ramai puak-puak rombongan tu. Kata setengah, tak pernah sabar kalau bahasa kita kan. Dan berdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu qadah, yakni mangkuk kayu yang besar berisi air, maka meminum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkekalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan hingga hampir kepada Mekah. Maka sabdanya Jibril bahawasanya kaumku tiada membenarkan daku, kata Jibril. Maka kata Jibril, membenarkan hamba ialah Abu Bakar. Ya Rasulullah, apabila engkau balik ke Mekah nanti,
kok mana puak-puak Mekah ni bakitlah awak kepadamu peristiwa hak berlaku ni. Malaikat adalah satu orang di kalangan sahabat namu yang bernama Abu Bakar, dia sahaja dah akan membenar dan percaya akan peristiwa ni. Maka dikhabar dah oleh Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah ke Mekah dan kepada segala sahabat dahulu sedikit daripada waktu subuh. Ada riwayat mengatakan dan yang satu malam itu bermula daripada berlakunya peristiwa itu antara lepas Isya, mana kata sampai tibanya balik Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, yakni sebelum daripada subuh. Dekat nak subuh lah. Mana kata dalam satu malam je tempuh perjalanan dan tempuh mi'raj Nabi naik ke langit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah tibanya di perkarangan Masjidil Haram Makkah, maka turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Barak dan terangkatlah Barak itu ke langit ke dalam syurga. Maka Jibril dengan tugasnya mengangkat, maka kembalinya Barak itu kerana Barak itu didatangkan daripada syurga. Setelah selesai hatta dah Nabi ke Mekah, maka diangkatkan Barak itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selayak dengannya untuk mengangkat kembali kenderaan Barak itu ke dalam syurga. Dan berkekalan duduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rumahnya, maka tak kala hingga sampai waktu subuh, maka keluarlah daripada rumahnya hal keadaannya berfikir pada pekerjaan dan memutuskan ia. Jadi sehingga subuh, sini khilaf ulama. Ada sebahagian ulama kata baginda Nabi memulakan sembahyang dah malam tu terima keperluan dengan Allah Ta'ala, kemudian di Sidratul Muntaha, kemudian turun sampai di Mekah belum subuh, jadi Nabi sembahyang subuh lah dulu mula-mula. Ini sebahagian ulama. Hak kebanyakan ulama pendapat yang lebih kuat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan sembahyang zuhur. Tu baru mula start. Jadi ala kulli halnya itulah pandangan khilaf di kalangan ulama. Kebanyakannya mengatakan memulanya Nabi akan solat fardu zuhur. Tu. Lagi ketahuinya bahawasanya segala manusia itu mendustakan dia, kerana adalah pekerjaan itu mencarikan adat. Kerana peristiwa ini merupakan mukjizat, perkara luar biasa berlaku, sehingga mana Allah Subhanahu wa taala memulakan perjalanan dan peristiwa ini dengan lapah tasbih. Ini merupakan suatu pelik, bukan benda biasa dak, kerana perjalanan sebulan pergi sebulan balik, bahkan naik mi'raj ke langit itu memakan masa yang agak jauh, sebagaimana perkiraan ulama dan perkiraan ahli-ahli kita kata ahli sains ataupun ahli astronomi yang ada pada ketika itu untuk mengukur jarak antara langit dan bumi, iaitu 500,000 tahun perjalanan. Tu mana kata hak tu paling pelik lagi ya. Kalau start kata sebulan lagi sebulan kelik, Palestin dengan Mekah tu pun pelik dah. Orang pergi sebulan, kelik sebulan 2 bulan. Lepas tu hak paling pelik lagi Mi'raj. Mi'raj ni naik ke langit. Tu dengan 500,000 tahun berjalan datang dia pergi semalam semua sekali tu, tentu sekali akan didustai oleh sebahagian besar daripada puak-puak musyrikin Mekah, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kata dia, maka duduklah Nabi. Setelah mana dia selepas daripada subuh tu, kata ulama, Nabi cuba keluar berada di sekitar Kaabah, duduk dalam keadaan kita kata seolah-olah ni orang yang mempunyai masalah. Kalau kita kat duduk tafakkur, duduk sejenak, duduk fikir lagu mana cara ni terima perintah daripada Allah Ta'ala untuk melaksanakan keperluan sembahyang, nak mula royak di mana, nak mula kijau di mana, seolah-olah kata Nabi duduk fikir, duduk rancang nak memulakan kerja-kerja dakwah ini. Dalam keadaan begitu didatangi takdir Allah Ta'ala, lalulah dikatakan adu Allah,
aduwar rasul, iaitu Abu Jahal. Lalu sudah mulai Abu Jahal ni orang sentiasa duk memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Tak senedah dengan tugas dengan peranan Nabi yang dikatakan Rasulullah. Mana kata begitu, dia sentiasa duk racun, sentiasa duk kerak, sentiasa mana kata apa juga kerja dan khabaran daripada Nabi mula dakwah, cuba kerak jalan dia, idea dia, tugas Nabi. Tu maka lebih-lebih lagi mari khabar dalam keadaan begitu, dia tengok Nabi sedang duduk seolah-olah orang sedang bermasalah, lalu ditanyanya Abu Jahal terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat akan dia duka cita, maka datang ia hingga duduk kepadanya, maka berkata ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersenda-senda. Tanya, tapi pertanyaan itu berupa persoalan ataupun pertanyaan yang bersenda-senda. Nawak menganyi-nganyi je. Muhammad, dia kata, aku tengok kamu ni seolah-olah kamu ni ada muka ni. Kata dia, kamu ada berita pula, ada benda pelik ni. Kalau bahasa kita agak, Abu Jahal bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabnya baginda Nabi, ya, aku ni ada khabar. Bahkan kata dia, maka sabdanya, sungguhnya telah dijalankan aku pada malam ini. Aku ni semalam ni pergi berjalan, berjalanlah. Maka katanya, ke mana dijalankan kamu? Mu jalan pergi di mana? Pergi jalan di mana? Maka jawabnya, sabdanya Nabi, aku pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas, boleh baca dua tu. Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas, boleh juga. Maka katanya, dijalankan kamu kepada Baitul Maqdis. Berpagi-pagi kamu antara kami. Ya Allah, kau Muhammad, semalam pergi Palestin, Baitul Maqdis, datang-datang pagi ni duk cokoh sini dah. Kata Abu Jahal mempersenda-senda. Tak lagi akal, dia kata. Dalam perut dia, dia tak pakai lagi. Dia tak pakai, dia kata, sekali ni boleh, dia kata. Sekali ni rebuhlah Muhammad, dia kata. Datang semalam, dia kata, pergi ke Baitul Maqdis, Palestin, sebulan pergi, sebulan kelik, datang-datang pagi duk cokoh sini. Muhammad ni pelawak benar dah ni. Sekali ni boleh, dia kata. Sekali ni tak klik projek, dia kata. Dengan harapan dia lagu mana? Ya Muhammad, adakah kalau aku pakai keruh orang dalam butir butir orang negeri Mekah ni, aku pergi keruh, mu ceritalah siapa zat. Mu ceritakan apa hak mu pergi, apakah menghadap Allah Taala ataupun apakah yang berlaku atas dirimu semalam ya Muhammad. Jadi kandok Nabi, jadi dia dah fikir nak raya, nak bagi, nak atur pertemuan, merupakan rohok juga waktu itu. Tapi oleh kerana Abu Jahal gitawar diri, Abu Jahal laknatullah gitawar diri ya Muhammad, biar aku sendiri keruhlah, biar mu royak. Dia harapan dia Nabi Muhammad pergi beroyak bagai-bagai hak tak ada masuk akal. Sudah molek dia nak bakit lawak depan-depan orang ramai, dia nak malu depan-depan orang ramai. Lalu kata Muhammad ni dusta kok mana pun. Maka tak payahlah dia keruh habis orang sebutir kapur, orang sebutir orang dari negeri Mekah tu, sekalian bani-bani yang ada, kumpulan orang Arab, kaum Arab, dikeruh dia Abu Jahal sendiri. Maka beripunlah sekalian orang Arab yang ada pada ketika itu. Maka kata dia, maka menyerulah segala kaumnya. Maka berkata Abu Jahal bagi Nabi, adakah engkau lihat jika aku serukan kaummu kepada kami, engkau khabarkan mereka itu barang yang kamu datang dengan dia seperti kamu khabarkan daku ni? Maka sabdanya, bahkan moleklah aku khabarkan mereka itu. Maka menyerulah oleh Abu Jahal alaihi la'natullah dengan suara yang kerah, dengan katanya, hei segala Bani Ka'ab, hei segala Bani Lu'ai. Dan keturunan Nabi, Bani Ka'ab dan Bani Lu'ai ni keturunan puak-puak anak-anak Nabi dah. Dan sekalian orang Arab, berhimpun kamu sekalian kepadaku,
maka bersegeralah kaum itu daripada kedudukan mereka itu datang kepada Nabi dan kepada Abu Jahal alaihi la'natullah. Maka berkata Abu Jahal itu, khabarkan olehmu ya Muhammad kepada segala kaum ni, royaklah, termasuk hok mari ada belaka depanmu ni, anak beranakmu ni, keturunanmu sendiri, dan puak-puak orang Arab. Maka barang yang kamu khabarkan daku tu, sebagaimana berita mu cerita kat aku semalam tu, maka mu khabar habis, royak belaka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya, aku sungguhnya telah dijalankan akan daku pada malam ini. Maka berkata mereka itu, ke mana? Dijalankan akan daku, dijalankan di kau. Maka sabdanya kepada Baitul Maqdis. Aku semalam berjalan hingga sampai kepada Baitul Maqdis, Palestin. Maka berkata pula mereka itu, maka berpagi-pagi kamu antara kami. Nabi ceritalah hingga sampai akhirnya berjalan apa serba sikit. Nabi khabarkan apa yang selayaknya kepada orang-orang Arab tu. Maka Nabi ceritalah berjalannya sekian apa semua sekali, termasuk apa yang berhadapan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabdanya, bahkan kamu pergi ke Baitul Maqdis malam, pagi ni duk cokoh sini dah, ya Allah ke Muhammad wi, kalau bahasa kita kan. Jadi adalah usul-usul kata Muhammad ni, pelawak, dia kata selama ke ni hak pelawak dah pun jadi tidak begini mo, data-data hak ni belawak kering-kering nah ni. Tu mana kata habis orang pakak dusta. Tu jadi sukalah Abu Jahalnya. Hak selama kini dia nak perebah di mana kata tak berapa rebah Nabi. Dengan tipu helah dia, dengan cara-cara dia tu, dia tengok ni negak rebah lah. Dan memang mengikut para ulama, sebahagian besar daripada orang Arab ketika itu mendustakan akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama menyebut golongan manusia hak kafir dah, hak tak beriman dah, hak tak kenal dah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, koh rapak ji, koh karak, koh katuk pintu hati dia daripada nak beriman kepada Nabi. Dan ada satu golongan manusia sebelum daripada ni duk dengar dah Nabi berayak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi duk berdakwah tu je tuan-tuan. Ubah masyarakat daripada sembuh berhala Lata, Uzza dan bagian lagi sekeliling Kaabah digantungkan dengan berhala dan ditawafkan Kaabah itu dan keadaan telanjang mengikut amalan-amalan jahiliyah. Diubah Nabi, dilarang Nabi supaya tidak melakukan syirik sedemikian rupa. Jadi ada dah duk pawah nak beriman, tak beriman lagi, duk taruh hati nak beriman. Jadi apa tiba mari peristiwa ni, dia kata baru ni aku nak beriman dah, tapi kalau menawak gini mo Muhammad gini mo ni, dia kata pakai tak jadilah, dia kata. Jadi hak duk taruh dah tu mana kata duk tengah-tengah nak percaya dengan tak percaya dah sebelum ni tu, jadi pakai bergudung hikmat Allah Taala. Lepas tu ada juga satu golongan manusia duk atas pagar, nak percaya dengan tak percaya sama banyak tuan-tuan. Berat juga orang atas pagar ni, jangan mana kata tak selamat jugalah mudah-mudahnya. Biar tentu kita ni kalau duduk dalam kata beriman, biar tentu kata beriman. Kalau mana kata ingkar, tak. Jadi orang atas pagar ni tak selamat tuan-tuan. Mana kata dia kata boleh tu pedok dan ni pedok, duduk mana atas pagar, tak sah lah. Atas pagar ni bahaya juga. Jangan duduk atas pagar, biar tentu kita nyata mana manusia. Tu mana kata. Jadi sama tengah duk atas bagai nak percaya, dia kata bagai ni bagai dusta ni, bagai tak berlaku ni kepada mana-mana orang lagi ni. Nak kata dusta selajak Muhammad ni, tetapi mengikut kepribadian jok kecil Muhammad tak penuh dusta. Orang tahu belaka seperti negeri Mekah tu. Muhammad jok kecil tak penuh berlawak. Kalau dia kata kat lagu tu sungguh. Dia tengok ni nak percaya ke dak ni, mana sama banyak ni. Sebab pelik berdoa ni. Tu jadi kata ulama ada antara hak dusta, ada hak atas pagar, dan ada sebilangan kecilnya beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama dia Abu Ka'ab sebelum daripada masuk Islam ni.
Tu. Kemudian masuk Islam setelah memeluk agama Islam sebelum daripada Mi'raj lagi. Dia antara awal-awal orang laki-laki yang memeluk Islam di kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq. Gapo dia nama dia? Abu Quhafah. Tu nama dia nya. Nama dia Abdullah bin Abi Quhafah. Nama dalam Islam tu. Kemudian digelarkan dengan Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai laqab gelaran kerana dia sangat suka dengan biak uta. Pera uta, biak uta tu digelarkan dengan satu laqab gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dengan gelaran Abu Bakar. As-Siddiq itu nama baru pula. Gelaran satu gelaran pula. Gelaran yang dikurniakan baginda Nabi kepada dia dengan satu gelaran As-Siddiq kerana berlakunya peristiwa ni lah. Seramai-ramai orang sebut di Mekah tak percaya, dusta, datang-datang dia seorang percaya sungguh dengan sungguh-sungguh terhadap peristiwa ini, maka diberi anugerah gelaran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekalian para malaikat turut menggelarkan dia dengan As-Siddiq, iaitu orang yang bersangatan membenarkan, mempercayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Sayyidina Abu Bakar ni tak ada tandingan lah. Sebanyak-banyak sahabat tu sehingga dialah digantikan, berhak menggantikan sewaktu baginda sakit, uzur tak mampu nak jadi imam semaya, maka dimintanya Abu Bakar untuk menggantikan sebagai imam semaya. Dan juga dialah berdalilkan kepada peristiwa sakit Nabi itulah dia diminta untuk ganti naik jadi tu imam. Maka setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimubayaah, berkumpul sekalian sahabat-sahabat Nabi, maka dilantiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama menggantikan tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kalangan kita ni pernah pergi ke wa'aji ke pergi umrah ke, iaitu kita pergi ke Mekah kerja haji, tapi balik ke kita pergi ziarah Madinah. Antara tempat yang dilawati dia panggil ziarah luar, tempat pelatihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelah mana? Sebelah kanan daripada kiblat masjid itu, sebelah kanan luar daripada perkarangan pagar Masjid Nabawi itu, dia ada bangunan lebih kurang 2 lajur bangunan. Maka situlah dia panggil tempat perlatihan Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal tempat-tempat jemur tamat Saqifah Bani Sa'd. Kemudian tempat tu, tempat jemaah utamanya dia adalah mungkin kalau bahasa kita mungkin tempat ada bahasa tempat satu tempat. Jadi jalan ni dia buat kerajaan Saudinya, dia buat macam tamir, adalah pokok-pokok kayu. Di situlah pelatihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tempat yang bersejarah. Jadi golikkan kalau pergi umrah gak, dia pergi melawatlah. Mutawif akan bawa pergi ziarah tempat peninggalan sejarah berlakunya pelatihan terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Setelah begitu puak-puak Abu Jahal membakit lawak, mendustakan akan peristiwa ini, maka tak ada satulah. Tak percaya, ada hak tepuk tangan dia sebut di sini, ada hak tepuk tangan pun ada. Muka surat 32 tu baris yang ke-6. Maka setengahnya yang bertepuk tangan dan setengahnya menghantarkan tangan kepada kepala. Tak percaya Muhammad ni melawak dah, dia pegang kepala tu budaya orang Arab. Dia buat pegang kepala, ada hak tepuk tangan. Kalau bahasa kita ada pucak baju, putar baju, hak tunggil punggung, jebeh tonyi kalau bahasa kita. Apa? Peristiwa ada Nabi cerita royak semalam aku berjalan pergi ya Allah Muhammad melawak dah, dusta dah, macam mana kami nak beriman, macam mana kami nak latih engkau sebagai ketua dan ikutan dan bagai-bagainya. Maka klik habis dengan gitu. Jadi sukanya Abu Jahal, dia kata sekali ni rebah Muhammad. Tak klik pozit sungguh, dia kata.
Itu tak apalah hikmah Allah Subhanahu wa taala no ayo iman orang mukmin yang sejati. Kalau orang tu mukmin beriman, apa saja yang didatang yang dikhabarkan oleh Nabi itu merupakan semua sekali wajib kita turuti dan kita ikut, dan apa saja yang ditegur, yang dilarang dalam agama wajib kita kena tinggal sebagai dalilnya. Dalam setiap agama kita semua sekali Quran, hadis Nabi, ijma' ulama, qiyasul ulama menjadi sumber perundangan dalam agama kita. Tu hak muktabar pak tu. Kemudian ada masalihul mursalah, ada lagi uruf, ada lagi adat dibuat sebagai hukum juga. Cuma ke hak pak ni hak kuatnya Al-Quran, sunnah Nabi, ijma' ulama, qiyasul ulama bagi kita mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan kata dia maka kata dia tak kala sangat gempar mereka itu, maka datang beberapa orang daripada musyrikin kepada Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan begitu Abu Bakar tak ada lagi. Tu cuma kau di kalangan puak-puak Bani Ka'ab, Bani Lu'ay dan sebahagian daripada orang Arab ada dalam keadaan duk geger-gegeruk sani. Kata ramai-ramai puak dia kena gerayak Abu Bakar ni, kerana Abu Bakar ni sangat baik dia dua ni dengan baginda Nabi ni. Jadi ramai-ramai orang itu pergi khabarlah kepada Abu Bakar, padahal dia di rumahnya, dan berkata mereka itu baginya bahawasanya sahabat engkau ya Abu Bakar dia berkata bahawasanya ia datang ke Baitul Maqdis pada malam ini. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, adakah ia berkata demikian? Orang royak kata, hei Abu Bakar, mu tak tahu lagi ke? Saya baikmu ni semalam dia duk beroyak mari. Aku ni dengar dah. Dia sendiri duk royak. Kata semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Datang-datang pagi duk cokoh di Mekah dah. Mucaya kau dak Abu Bakar? Lalu Abu Bakar tanya, ya Allah sengerti kau? Dia sengerti kau royak lagu tu. Dia tujuan dia nak juga nak suruh Abu Bakar ni hok duk baik, hok duk beriman tu pakak tak beriman kata. Dengan harapan dia tanya Abu Bakar, ya Allah sengerti kau Muhammad? Dia beroyak kata dia pergi. Lah, dia sendiri beroyak. Maka kata Abu Bakar, kalau sebetulnya dia sendiri royak, aku pah klik sana tu aku percaya. Marah puak-puak musyrikin, harapan dia nak suruh Abu Bakar ni murtad juga. Tu tidak beriman juga. Maka Abu Bakar kau percaya, kau yakin, kau membenarkan akan peristiwa ni. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, maka mendapat akan dia sertanya beberapa kaum Quraisy. Maka berkata Mat'am ibnu Adi alaihi la'natullah, katanya, ya Muhammad, tiap-tiap pekerjaan kamu dahulu daripada hari ini adalah mudah, lain daripada katamu hari ini bahwasanya aku naik saksi bahwasanya perkataan kamu ini dusta. Dia bersaksi, hei Muhammad, mu ni orang dusta, mu ni orang pelawak. Dan kami berjalan pelari untuk memenakkan dia kepada Baitul Maqdis. Kata dia, kami berjalan dengan uta, penak uta nak boleh sampai Baitul Maqdis ni kerana sebulan berjalan. Bukan kata sehari, bukan kata seminggu, sebulan. Kami berjalan ni pakai tak beradu singgah sebentar aja. Kalau bahasa ada hajat agak nak minum air, nak berok kecing, kita kata dalam perjalanan qadatu ya, tidak kata kau siapa bermalam lama-lama dak. Kami berjalan penat uta, kami berjalannya sebulan pergi. Sebulan kelik. Datang-datang mu pergi satu malam siapa dah pergi dengan kelik. Tu kata dia, memenakkan kami kepada Baitul Maqdis hal keadaan pergi sebulan, demikian balik juga sebulan. Maka kamu sangka bahawa engkau datang akan dia pergi datang pada satu malam jua. Demi Lata dan demi Uzza, tiada aku percaya akan dikau. Dia bersumpah dengan berhala dia, demi Lata dan demi Uzza. Kata dia, aku tidak akan percaya dan aku sama sekali mendustakan akan kamu. Maka menjawablah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat marah. Maka berkata, ya hei Mat'am, sejahat-jahat perkataanmu ni. Tu barang yang kamu berkata bagi anak saudara kamu, sungguhnya telah engkau tuduhkan dia dengan dusta. Demi Allah, kata Abu Bakar, bahawasanya aku bersaksi
Aku naik saksi akan dia bahawasanya dia adalah sebenar, dia adalah sidik, dia adalah sungguh akan peristiwa berlaku. Bersaksi juga Abu Bakar nak marah kepada Mat'am saat ni, dia bersaksi dengan nama berhala, kata Muhammad dusta. Lalu Abu Bakar juga bersaksi bahawasanya dengan nama Allah, Muhammad adalah sidik sebenarnya. Maka dengan sebab itulah dinamakan Abu Bakar itu dengan gelaran As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan namanya Abdullah bin Abi Quhafah, nama setelah masuk Islam, dan laqabnya Atiq. Dan juga As-Siddiq itu gelaran yang dikurniakan Rasulullah kepada dia kerana sangat membenar dan percaya akan apa jua perkataan dan juga tingkah laku yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga imam Abu Bakar tak ada tandingan disebut, tak ada nak tanding sebagaimana imam Abu Bakar. Kalau seandainya mana kata sebelah ya, imam Abu Bakar ni mana kata kita semua orang sedunia ni, dan sebelah lagi tu dia seorang aja seperti dunia ni, sebelah dunia ni mana kata seramai-ramai ni nak tanding dengan sebelah aja imam Abu Bakar tak boleh lagi, berat saya mana kata sebelah imam Abu Bakar lagi, bahkan imam Abu Bakar mana kata neracanya seberat-berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka berkata mereka itu, ya Muhammad, sifatkan olehmu akan kami rupa Baitul Maqdis. Baiklah, dia kata, dah tegah kata mugi sungguh, yalah sungguh. Baiklah Abu Bakar percaya dengan peristiwa hak berlaku atas Muhammad. Baik, aku nak tahu kalau sengoti mugi sungguh, aku cerita kat aku. Gapo dia Baitul Maqdis ni? Setara mana, besar kecil? Bentuk lagu mana? Tu Masjid Aqsa di Baitul Maqdis ni buat dengan gapo? Buat dengan tanah ke, dengan semen ke, dengan batu ke, dengan kayu ke, lagu mana ukuran bentuk dia. Jadi seramai-ramai orang Arab yang ada di Mekah tu, ada sebahagiannya hok pernah sapa dah ke Masjid Aqsa di Palestin tu. Jadi ada dah di kalangan Mekah hok pernah sapa. Tu mungkinlah ada kerja buat urusan dia pernah sapa. Jadi dia ni soal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi dia apabila sapa daripada Mekah sapa ke Masjid Aqsa Palestin, ikat borok situ gak masuk dalam masjid sembahyang apa kat tukar ni, tak caralah besar kecil giduk tengok giduk tilik setara ni masjid ni, giduk bilang pintu masjid ada berapa, anak tangga Masjid Aqsa ada berapa, bukan kerja Nabi benda-benda begitu tu. Jadi sedang molek orang saat ni mereka kata gi soal Nabi dengan benda begitu sebagai bukti kata sungguh kata sungguh Muhammad ni. Jadi kisahnya pintu apa putih pintu masjid kita ni, kalau kita tanya gada-gada hamba sendiri mari 2-3-4 bulan jadi TMS ni kata tak nak royak. Tangga ada berapa putu anak tangga berapa kotak ni. Tu secara kasar tu mungkin boleh lah. Maka seramai-ramai orang Arab gi soal tanya Nabi tentang sifat-sifat Baitul Maqdis lagu mana. Betapa benar daripada batu atau betapanya, dan betapa kalau kakuannya daripada panjangnya panjang mana, pendeknya sependek mana, dan betapa hampirnya dengan bukit ke. Maka adalah hadir di sana beberapa orang yang tahu ia akan sifat Baitul Maqdis, maka mensifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka itu dengan katanya, adapun binonya bagian-bagian dan kelakuan panjang pendek besar kecilnya sekian-sekian, dan hampir bukitnya bagian-bagian antara Masjidil Aqsa dengan bukit itu berapa meter, tu berapa kilo agak-agak, disifat semua Nabi segala pertanyaan orang Arab terhadap Nabi. Lalu dijawab. Maka sentiasa Nabi mensifatkan bagi mereka itu, maka kesenaran atas Nabi setengah sifatnya. Pada mulanya disebut oleh para ulama, tak kala lagi soal tanya sifat kelakuan Masjidil Aqsa tu, Nabi senyap seketika. Mari perasaan kesukaran sebagaimana kata saat ni, tibanya Nabi ke Masjidil Aqsa pada malam Mi'raj, Isra' Mi'raj, nak Mi'raj tu, tak cara kau tengok tilik masjid. Jadi apabila orang soal tu, seolah kata terlekat seketika. Dalam keadaan begitu, berbagai-bagai pandangan ulama. Ada riwayat yang mengatakan Allah Ta'ala kak mari Masjid Al-Aqsa tok depan Nabi gang. Nabi seorang yang nampak, sekalian manusia tak nampak. Mukjizat
Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi, dia sorang tengok. Akak Masjid Aqsa gang mari tok depan Nabi, tengah-tengah orang duk soal dia tu. Kata setengah ulama, Jibril buka 4 buka sayap dia, tergambar terbuka hijab antara Masjid Aqsa yang sebulan orang berjalan, sebulan klik sana jauh nu, mana kata terbuka Nabi duduk congok tempat dia duduk di Mekah tu, nampak tergambar depan dia jeru Masjid Aqsa tinggal sehingga tidak ada hijab. Tengah-tengah tu nampak boleh royak lah, besar kecil, bolak, panjang pendek. Pitu ada berapa butir, nak tangga ada cemuk mana, dia buat dengan batu kah berapa kau tu kan ni, kesemua dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tepat. Sebagaimana bentuk rupa Masjidil Aqsa hak asal. Maka dijawabnya dengan senang. Jawab orang soal tanya dia sekian Nabi jawab tepat sebagaimana keadaan yang sebenar. Itu dia. Kemudian setelah mensifat bagi mereka itu akan kelakuan dan keadaan Masjid Al-Aqsa, maka kata Qil bahawasanya telah memukul Sayyidina Jibril dengan sayapnya, maka hilang dinding antara Nabi dan Baitul Maqdis hingga melihat Nabi akan dia. Dan maka kata Qil, yakni kata pendapat, dirupakan Allah Ta'ala rupa Baitul Maqdis di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mensifat dan meroyak Nabi kepada puak-puak Arab hak tanya dia akan mereka itu, tiap-tiap ditanyainya akan dia hingga berhenti daripada tanyanya. Sekak-sekak puas hingga siapa tak nak tanya dah, ada habis dah. Tu semuanya dijawab Nabi. Maka kembali bertanya ia akan pitu pula, dah tanya sifat besar kecil, panjang pendek, berapa saat ni dekat dengan bukit, tanya pitu pula waktu tak ada arah. Muhammad, baiklah kalau meroyak Masjid Aqsa sekian-sekian ni, aku nak tanya pula, ada berapa butir pintu masjid ni? Tidak kerja Nabi masuk masjid nak bilang berapa butir pintu ni. Tapi diroyak juga, Nabi boleh jawab juga. Tu dia. Maka berkata mereka itu, ya Muhammad, beberapa pintu masjid. Maka dijadikan Nabi melihat dan membilang akan dia satu-satu. Nabi bilang, boleh tengok dekat Allah Ta'ala gambarkan handai ke Nabi rupa pintu-pintu Masjid Aqsa itu. Dijawabnya dengan sebetulnya, maka mengkhabarkan bagi mereka itu dengan dia akan segala rupanya hingga habis. Puas hatilah mana kata peristiwa ni. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata baginya, tiap-tiap berkata Nabi, sadaqta, dia ada sebut sadaqta, betul, sungguh Nabi, benar engkau ya Rasulullah. Hingga selesai daripada berkata pula ia, ana ashhadu annaka sadiqun, ana ashhadu annaka Rasulullah. Maka kata dia, aku bersaksi bahawasanya engkau benar ya Muhammad, dan aku bersaksi bahawasanya engkau ialah Rasulullah. Maka sebab itulah dinamakan dengan dia Abu Bakar itu As-Siddiq, seperti yang telah tersebut dahulu. Maka berkata kaum setengah akan setengahnya ada penuh sifatnya, maka demi Allah sungguhnya telah kena daripadanya seramai-ramai orang Arab hak duk dengar Nabi jawab tu. Dia bertanya kepada orang yang pernah sapa, yalah sengerti ke hak sepuluh dia rakyat tu? Jawab kata orang hak pernah sapa ke Masjid Aqsa, ayalah sungguh. Hak segala Muhammad rakyat tu betul belaka tu, kena belaka dah tu, sebab aku pernah sapa Masjid Aqsa. Kata orang seramai-ramai daripada sebahagian daripada orang Arab pernah sapa kepada seramai-ramai orang Arab yang sedang duk dengar jawapan daripada Nabi itu. Kemudian maka berkata mereka itu bagi Sayyidina Abu Bakar, adakah engkau benarkan dia bahawasanya dia pergi ke Baitul Maqdis pada malam ini? Baiklah, kalau dia royak betul sekalipun, hei Abu Bakar, mucahaya kau hei Abu Bakar? Tanya lagi. Begitu mudah tu. Waktu tak ada arah nak tanya Nabi jawab sifat suaki, tanya Abu Bakar, hei Abu Bakar, aku nak tanyalah. Aku walaupun dia royak betul sengerti, tapi aku tak percaya lagi sebab berjalan ni tu pula masa tu tak cokoh dah pagi ni. Hak lain tu aku percayalah, tapi dengan hak berlaku sungguh ni dah ada dua lagi. Mu percaya kau hai Abu Bakar? Adakah engkau benarkan dia bahawa ia pergi ke Baitul Maqdis pada malam ini, semalam dia pergi, maka kembali kepada kami dahulu daripada subuh dah tercokoh dah pagi ni. Situ pula. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahkan aku percaya. Tak peliklah.
Ini Rasulullah, dia kata. Dan bahawasanya demi Allah aku benarkan dia pada balai yang terlebih jauh daripada tu. Kalau dia lebih jauh daripada Masjid Aqsa pun aku percaya. Kalau dia naik pakhlik sana langit pada tu lagi pun aku percaya, kata Abu Bakar kepada golongan yang mengingkarinya. Jawab kata puak-puak ni, hei Abu Bakar mu ni gila dah ni kalau gini mu ni. Apa nama begini mu ni? Seolah kata orang Arab tu marah kepada Abu Bakar kerana jawapan Abu Bakar sangat-sangat yakin dan confident terhadap peristiwa ni. Tu. Kata dia, bagian yang terlebih jauh daripada ni pun aku percaya, dan bahawasanya aku benarkan dia dengan segala khabar dalam 7 petala langit. Tu segala dia melepasi 7 petala langit, dan apa cerita dia yang dihadapi, yang dilihatnya, semua sekali aku benar. Tidak kata sekat jalan, sekat Masjid Aqsa saja, bahkan ke semua sekali. Bagian yang tak masuk pada akal, bagian yang mencari pada adat sekalipun, ini merupakan keistimewaan Muhammad, kata dia. Pada satu pagi dan satu petang, kata dia, dan adalah ia bersahabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal umur Nabi 18 tahun. Aku jauh kecil lagi, aku kenal perangai PA perangai dia, sifat kemuliaan yang ada pada Muhammad ni tidak ada tandingan pada sekalian orang lain. Maka aku yakin, perlu aku, keyakinan aku tak wah sikit Abu, kata Abu Bakar. Adalah dahulu daripada Sayyidina Abu Bakar, kata dia, adalah dahulu daripada ini Sayyidina Abu Bakar itu sekali peristiwa pergi berniaga kepada Syam atau ke Yaman, maka mimpi ia baginya, maka dikhabarkan Buhairah Ar-Rahib, seorang padri, seorang mana kata ahli kitab lah, dia mengkhabarkan dalam mimpinya bahawasanya Muhammad ni akan menjadi seorang rasul, akan menjadi ketua, akan semua manusia ikut dengan dia. Telah dikhabarkan oleh seorang padri. Maka berkata ia, jikalau sungguh mimpi engkau ini, maka bahawasanya lagi akan dibangkitkan satu nabi daripada kaummu, lagi adalah engkau ni wazirnya pada hidupnya dan khalifahnya pada ketika matinya, maka sembunyinya akan dia, maka tak kala dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kenabian, maka duduk Rasulullah pada masjid menyeru manusia kepada tauhid. Maka sewaktu kecil dia dapat mimpi dan dikhabarkan oleh seorang rahib, Buhairah Ar-Rahib dah kepada Abu Bakar, maka dilihatnya sehingga tempoh sedemikian, maka berlaku sungguh sebagaimana disebut oleh rahib tu. Maka dia adalah seorang rasul akhir zaman. Maka berkata segala musyrikin, hei Abu Bakar, sahabat kamu telah gila mu ni. Sahabatmu ni gila, mumpu gila juga ke? Yang nak percaya dengan dia begini mu ni, hei Abu Bakar? Kata puak-puak musyrikin kepada Abu Bakar. Maka berkata ia baginya, dan apakala kelakuannya? Maka berkata mereka itu, ia duduk di masjid mendakwakan Nabi dan menyeru manusia kepada agamanya. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, maka sembah ia, ya Muhammad, telah sampai kepada hamba daripada Tuhan hamba begian-begian. Maka sabdanya bahkan, maka katanya, demi Allah, tiada hamba dapat pada Tuhan hamba dusta, tetapi apa tanda yang Tuhan hamba dakwa itu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi kamu mula, apakah bukti katamu ni rasul? Apakah bukti kamu ni merupakan dikurniakan mukjizat oleh Allah Taala? Jawabnya Nabi, mu telah mimpi dah kamu dah. Padahal Abu Bakar tak pernah berayak kata kepada Nabi, aku bermimpi ataupun aku dikhabarkan oleh Buhairah Rahib sewaktu aku pergi dalam perjalanan dulu. Jadi dia tak pernah royak Nabi. Dia kata Nabi royak kepada Bakar, bukti aku ni seorang rasul, tidakkah kau dikhabarkan oleh Buhairah Ar-Rahib dalam mimpimu bahawasanya aku rasul? Lalu terkejut Abu Bakar, sungguh mimpi kamu dahulu itu? Maka katanya, berikan tangan Tuhan hamba supaya hamba ambil janji. Lalu dipegang tangan sebagai janji setianya Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil janji, maka mengucap ia, maka kata adalah ia awal-awal Islam daripada laki-laki, iaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Siti Khadijah. Awal-awal orang yang pertama memeluk Islam di kalangan wanita ialah
Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maka berkata pula segala musyrikin, ya Muhammad, ceritakan kami daripada beberapa unta kami yang membawa dagangan daripada Syam. Dari mana mereka itu? Dia kait dengan cerita pula lah. Tu lagu mana kalau muris ngati parok dengan unta kau. Jadi Nabi cerita habislah sebagaimana tengah jalan dia tu. Ini banyak lagi bukti-bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti-bukti dan kebenaran-kebenaran ini pun orang musyrikin tak percaya, tetap dia tak percaya dengan peristiwa ni. Jadi bagi kita selaku umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, wajib kata ulama, wajib kita kena yakin, wajib kita kena percaya dengan peristiwa yang pelik, peristiwa yang dikatakan mukjizat ini. Siapa-siapa di kalangan kita umat akhir zaman ni yang tak logik akal, tak benar sabar, tak percaya, was-was, duk apa-apa, boleh meranak dan menggugurkan iman kita. Maka wajib atas bagi kita beriman dan yakin dengan sepenuh-penuh percaya dengan keyakinan, supaya iman kita tetap segar, tetap kukuh, tetap yakin dengan apa saja yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beriman dengan Nabi merupakan salah satu daripada rukun iman ni perkara. Jadi sebagai kesimpulan pada malam ini, insya-Allah kita sudah pada malam Khamis depan lah. Jadi sebagai kesimpulan pada malam ini, apa saja yang didatangkan oleh Rasul kepada kita wajib kita kena ambil, dan apa saja yang ditegahkan oleh Rasul dalam agama kepada kita wajib kita kena tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Moga-moga dengan peristiwa agung yang sebagaimana kita dengar ini, dan kita boleh khabarkan kepada generasi kemudian anak cucu kita dan sebagainya, supaya ianya menjadi tetap dalam peristiwa lipatan sejarah umat Islam. Benda ni berlaku dengan sungguh kepada kita, kepada baginda Nabi, dan wajib kita kena yakin peristiwa pada malam inilah menerimanya keperduan semaya dengan Allah Subhanahu wa taala 50 perdu, dan akhirnya dikurangkan menjadi 5 sebagaimana kita dah buat lalan ini. Ada pun puak-puak ilmu salah tu dia semaya niat, dia ambil dalil man tak tahulah. Dia kata semaya juga ambo ni semaya niat. Puak demo hak semaya betul tunggal-tunggal itu kulit kata dia. Hak ambo dia hak isi. Jadi dia ambil dalil di mana wallahu alam lah. Ala kulli halnya itulah sebagai apa yang kita dapat faham pada malam ini, dan insya-Allah Rabu malam ni sebagai kita buat majlis penutup dan khatam kitab kita ni, mudah-moga ada kemanfaatan bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.